Ekspor Singapura meningkat buat kali pertama sejak lebih setahun. Menurut data Enterprise Singapore, ekspor domestik bukan minyak NODEX mencatat pertumbuhan 1% berbanding tahun lalu. Prestasi ini didorong lonjakan ekspor produk farmasutikal. Namun ekspor barangan elektronik kekal lemah, merosot lebih 12% berbanding 5.6% yang dicatat Oktober lalu. Kurangnya permintaan untuk semikonduktor dan komputer peribadi antara faktor penyumbang. Secara keseluruhan, ekspor ke pasaran-pasaran utama negara turut merosot. Sungguh pun begitu, penghantaran ke Amerika Syarikat dan China menunjukkan trend yang meningkat. Bertitik tolak daripada itu, pakar ekonomi menjangkakan pemulihan ekspor dan penghilangan yang tidak sama rata dan bertahap akan berterusan. So some challenges for Singapore exports will include high interest rates in advanced economies, still bumpy conditions in China, and let's not forget about geopolitical tensions that could still disrupt supply chains. Perdana Menteri Lee Hsien Loong berkata Singapura menyokong sepenuhnya langkah Jepun menerajui usaha kemampanan di rantau ini. Semasa lawatan 4 harinya ke Tokyo, PM Lee menghadiri sidang puncak bersama pemimpin masyarakat sifar pelepasan Asia di mana para pemimpin membincangkan kerjasama dalam usaha mengurangkan pelepasan gas karbon serta peralihan kepada daya tenaga lebih bersih. 11 negara mengambil bahagian dalam sidang puncak bersama pemimpin masyarakat sifar pelepasan Asia yang pertama. Acara yang dikendalikan Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida ini dihadiri Australia dan semua negara ASEAN kecuali Myanmar. Matlamatnya adalah untuk mencapai pelepasan sifar karbon melalui pelbagai cara. Ini memandangkan Asia menyumbang 60% kepada pengeluaran gas karbon dioksida di dunia. Rantau ini juga sangat bergantung kepada arang batu. Perdana Menteri Lee Hsien Loong memberikan sokongan beliau kepada inisiatif yang diterajui Jepun itu. If we look at the items under AZEC, it's basically these things again, talking about green hydrogen, talking about infrastructure for sustainable energy, talking about financing of sustainable energy. And these are all things which Singapore will need to look to if we are going to reach net zero in 2050. It's going to be a very big challenge. It's not at all a straightforward matter, and it is still work in progress. But we've set a goal, and we'll do our best to work towards it. Semasa sidang puncak ASEAN Jepun semalam, para pemimpin berkongsi wawasan mereka mengenai keamanan dan kemakmuran. Mereka juga komited untuk mematuhi undang-undang dan peraturan antarabangsa serta menggariskan rancangan melaksanakannya. Jepun sedang berusaha untuk meningkatkan pelibatannya dalam keselamatan rantau ini. Sudah setahun sejak PM Kishida mengumumkan strategi pertahanannya di tengah-tengah ketegangan yang kian meningkat di rantau ini. Ia termasuk rancangan menggandakan perbelanjaan pertahanannya kepada 2% GDP negara itu dalam tempoh 5 tahun. Ia juga menawarkan lebih banyak peralatan pertahanan dan sokongan teknikal kepada ASEAN serta pertukaran kaki tangan dalam bidang berkenaan. Pada tahun depan, Singapura akan mengambil alih daripada Thailand sebagai penyelaras bagi hubungan dialog Jepun dengan ASEAN. Dan tahun 2026 akan menyaksikan Singapura dan Jepun meraihkan hubungan dua hala yang sudah terjalin selama 60 tahun. Politically, I think the relationship is good. I have had many exchanges with Prime Minister Kishida. In terms of economic exchanges, we are also prospering. Our trade is growing. Our investments in each other are growing. In fact, we've become Japan's biggest Asian investor, and Japan is Singapore's biggest Asian investor. And our investments in Japan have diversified. It's not just as traditionally in the real estate, hotels, properties, but also venture capital, also services, preschool. We've got presence here. Pada hujung minggu lalu, Singapura dan Jepun juga memeterai satu memorandum kerjasama bagi menubuhkan koridor perkapalan hijau dan digital antara pelabuhan kedua-dua negara. PM Lee akan bercuti mulai esok 19 Disember hingga hujung tahun ini 31 Disember.
Semasa tempoh PM Lee bercuti, Menteri Kanan merangkap Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara Teo Chee Hean akan menjadi pemangku Perdana Menteri sehingga 26 Disember. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Lawrence Wong akan mengambil alih jawatan pemangku Perdana Menteri dari 27 Disember hingga hujung tahun ini. Perkembangan budaya penjajah Singapura dirakamkan dalam satu buku baharu. Penulisnya, Profesor Lily Kong, berkata sejak beberapa tahun kebelakangan ini, masakan baharu sudah muncul dan prasarana pusat penjajah juga semakin moden. Menerusi buku tersebut, Profesor Kong berharap lebih ramai orang akan tertarik untuk mengekalkan budaya penjajah, khususnya selepas ia mendapat pengiktirafan UNESCO. Cultures evolve. They are not fossilized. Today, you'd find foods that were maybe not available then, like the Mexican quesadilla, as one example. Korean food has become much more popular. One of the most important things for me is to document how the social institution of the hawker has changed over time. And I think that is an important part of our history and heritage that we mustn't forget even as we evolve. Buku ini juga merakamkan perubahan fizikal pusat-pusat makanan di sini seperti ciri-ciri mesra alam termasuk panel suria dan unsur inklusif seperti laluan lebih luas. Penjajah juga menyumbang kepada penerbitan buku ini dengan berkongsi cabaran yang mereka hadapi untuk kekal berniaga. I'm very proud to be a hawker and still my long time standing on this line. Because a lot of my friends, a lot of hawkers in my line have give up. They have said long working hours, I don't want to more. I would rather go for a different company, works all this. But to keep our food and our generation sustain, we need someone to maintain it. Seorang warga Cina didakwa dengan 3 tuduhan mencuri kira-kira $31,000 daripada 3 penumpang dalam penerbangan Scoot dari Vietnam ke Singapura. Tuduhan ke atas Chang Siu Qiang, 52 tahun, dibacakan bersama Akta Konvensyen Tokyo bagi kesalahan yang dilakukan dalam pesawat Singapura. Menurut kertas tuduhan, Chang mencuri daripada ketiga-tiga individu tersebut pada 16 Disember semasa menaiki pesawat TR-305 Scoot. Kesalahan-kesalahan itu dilakukan ketika pesawat dalam perjalanan dari Bandar Ho Chi Minh ke Changi. Chang akan direman untuk siasatan lanjut dan dihadapkan semula ke mahkamah Jumaat ini.